alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 10, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 10, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan diketahui pada yang demikian itu, dan diketahui pada yang demikian itu, yang demikian ta'alluq sama' dan basar dengan perkara yang maujudat, nyata bagi Allah dengan sifat sama' dan basar akan sekalian yang maujudat, akan sekalian yang ada. Diketahui bahawasanya, yakni akan bahawasanya tiada ta'alluq keduanya, kedua sama' dan basar itu kepada yang mustahil. Kerana makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Kerana makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Dan ta'alluq keduanya, kedua sama' dan basar kepada wajib dan harus, dengan syarat jika ada harus itu maujud. Kerana setengah harus dan setengah perkara harus itu tiada maujud, seperti iman Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan diketahui pada yang demikian itu pada makna ta'alluq sama' dan basar dengan yang maujudat, yang mana terdahulunya sifat sama', sifat basar Allah bertakluk akan sekalian perkara yang ada, akan sekalian perkara yang ada. Sama ada tu ada yang wajib, zat dan sifat Allah, sama ada tu yang harus, zat dan sifat makhluk. Allah mendengar dan Allah melihat. Allah mendengar dan Allah melihat akan sekalian perkara yang ada, maujudat, akan sekalian perkara yang ada. Perkara yang ada ni ada yang wajib ada, zat dan sifat Allah. Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat Allah. Ada perkara yang ada ni yang baharu, ada yang harus, zat dan sifat kita. Zat dan sifat kita ni ada yang harus. Allah mendengar dan melihat akan zat dan sifat kita yang harus ada. Jadi mendengar dan melihat ni akan sekian perkara yang ada. Adapun dahulu kudrah dan iradah bertakluk akan perkara yang harus. Kemudian ilmu lah bertakluk kepada yang wajib, yang mustahil, yang harus. Sama nanti dengan sifat kalam. Ini dia pergi pada pembicaraan ta'alluq bagi sifat ma'ani Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ma'ani Allah yang 7, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Ada ta'alluq melainkan sifat hayah. Ta'alluq ni fungsi lah.
Allah yang bersifat dengan sifat kudrah mengada dan meniadakan akan sekalian perkara. Allah yang bersifat dengan iradah menetapkan akan sekalian perkara. Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui akan sekalian perkara. Ini ta'alluq dipanggil fungsi. Walaupun kita ni tak boleh nak beza kadang-kadang antara sifat dengan ta'alluq sifat, tapi pegangan kitanya okey. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah, dan kita berpegang akan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qadar perbuatan Allah ni ta'alluq kepada kudrah. Oh, ta'alluq tak pandai. Sekarang ni kita berpegang dah Allah bersifat dengan sifat kudrah, kita berpegang. Allah bersifat dengan sifat iradah, kita berpegang. Allah yang bersifat kudrah ni lah yang mengada meniada qadar hukum keenam, kita berpegang. Itulah ta'alluq. Allah yang bersifat dengan iradah menetapkan pada sedia kala qada. Itulah ta'alluq iradah, berpegang. Memang kita berpegang. Baik itu rukun iman yang keenam. Kita berpegang Allah bersifat sifat kudrah iradah. Itu sifat. Kita berpegang akan qada dan qada Allah. Itu ta'alluq kepada kudrah dan iradah. Lain tu. Kalau kata kudrah sifat yang sedia kala, qadimah, qadar perbuatan Allah yang baharu. Ni sekarang ni Tuhan buat ni. Ni qadar. Iradah sifat yang sedia kala. Qada menentukan pun sedia kala. Kita panggil tentuan azali. Jadi situ satunya berpegang akan sifat, satunya berpegang akan ta'alluq bagi sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani yang tujuh ni hayah saja tak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan hayah menghidupkan. Menghidupkan tu ta'alluq kudrah. Jadi kita berpegang Allah bersifat dengan sifat sama' dan basar. Allah yang bersifat dengan sama' basar ni lah mendengar dan melihat. Tu ta'alluq dia. Mendengar dan melihat akan apa? Akan maujudat, akan sekalian perkara yang ada. Yang tak ada, Allah mendengar melihat. Ada lah sebab mendengar melihat akan perkara yang ada. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat akan perkara yang tak ada. Allah tahu tak perkara itu tak ada? Tahu, ilmu habis. Semua tahu belaka. Hak ada ilmu tahu, hak tak ada ilmu tahu. Ilmu tu habis. Adapun mendengar melihat akan perkara yang ada. Yang tak ada, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Tapi Allah mengetahui. Memang Allah mengetahui. Itu ta'alluq ilmu. Sebab ilmu ni dia ta'alluq habis. Yang wajib ilmu tahu, yang mustahil ilmu tahu, yang harus ilmu tahu. Mana yang mustahil ilmu tahu? Anak Allah tak ada, Allah Ta'ala tahu. Isteri Allah tak ada, Allah Ta'ala tahu. Allah mendengar dan melihat ada akan anak dan isteri Allah yang tak ada. Tidak mendengar, tidak melihat lah sebab benda tak ada. Tapi mengetahui sekalian. Jadi mendengar, melihat akan perkara yang ada. Sama ada tu yang wajib ataupun yang harus. Allah mendengar, Allah melihat. Dan diketahui pada demikian itu bahawa tiada ta'alluq keduanya kepada perkara yang mustahil. Sebab makna mustahil itu barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Mana contohnya? Tadilah anak Allah mustahil. Akal tak terima kata ada anak bagi Allah. Isteri Allah, itu perkara mustahil. Akal tak terima ada isteri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak dan isteri Allah tak ada. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, tapi Allah mengetahui. Tapi Allah mengetahui bahawa anak bagi Allah tak ada. Ilmu mengetahui
isteri bagi Allah tak ada. Tapi Allah mendengar melihat tidak, sebab perkara yang mustahil ni perkara yang tiada di barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Akal tak terima. Kata anak Allah ada, isi Allah ada, tentu tak ada sama sekali anak Allah isi Allah, maka Allah tidak mendengar dan tidak melihat. Sebab apa? Anak isi Allah tak ada. Itu perkara yang mustahil. Tuhan yang kedua perkara yang mustahil, perkara yang tak terima pada akal. Ada pula Tuhan yang kedua. Ada Tuhan kedua ni perkara yang tak ada sama sekali. Allah mendengar, Allah melihat dak akan Tuhan yang kedua yang tak ada. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Kerana Allah mendengar dan melihat akan maujudat, akan perkara-perkara yang ada jua. Hak tak ada, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, tapi Allah mengetahui. Hak takluk sekalian adalah ilmu dan kalam nanti bicara. Yang wajib, yang mustahil, yang harus, ilmu bertakluk, kalam bertakluk. Kalau kudrah dan iradah, kudrah dan iradah hanya perkara yang mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara yang harus je lah. Perkara yang wajib, zat dan sifat Allah tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah tidak bertakluk kepada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah. Perkara yang mustahil, kudrah iradah tidak bertakluk, tidak berkait dengan iradah akan perkara mustahil. Tadilah perkara mustahil. Anak Allah Ta'ala tak ada, isi Allah tak ada, Tuhan kedua tak ada. Itu perkara yang mustahil. Adakah tak adanya anak isteri dan Tuhan kedua tu tak ada iradah yang menentukan? Tidak berkait dengan iradah. Kudrah yang meniadakan lah, tidak berkait dengan kudrah. Sebab apa? Sebab anak isteri Allah, Tuhan yang kedua tak ada sedia kala. Dah kudrah yang mentadakkan, memang tak ada sedia kala. Kudrah mentadakkan macam benda yang tak ada dah. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kudrah dan iradah Allah hanya bertakluk pada perkara yang harus ada, harus tiada. Ini semua ni lah perkara yang harus ada, harus tiada. Itu hak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Macam sebut bicara dahulu lah, jangan duk tanyalah. Berkaitan dengan perkara mustahil, hak berkait dengan kudrah Allah. Anak Allah perkara mustahil, isteri Allah perkara mustahil, Tuhan yang kedua perkara mustahil. Allah kuasa dak dah kudrah ni kan. Allah kuasa dak nak mengadakan anak isteri bagi Allah. Tuhan kuasa dak nak mengadakan Tuhan yang kedua. Dah wa ala kulli syai'in qadir kan. Dan ia ya Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Qadir, sirah mubalaghah, amat kuasa. Qadirun, yang kuasa. Qadirun, yang kuasa. Qadirun, yang maha kuasa. Qadirun, yang kuasa. Qadirun, yang maha kuasa, yang amat kuasa. Qadir. Itu maksud maha dah. Maha mengetahui. Maha tu. Alim, amat mengetahui, maha mengetahui. Lepas tu hak maha ni hak Tuhan belaka lah. Amat kuasa Tuhan, amat mengetahui Tuhan. Lepas tu kalau letak di makhluk, maha mulia. Dah apa lagi maha? Jadi maha ni ada juga singkatan bahasa tau. Apa tu? Hak
ni hak pameran kapal terbang ke apa tu? Maha tu bukan perkataan tau. Hak tu singkatan. Tu bukan perkataan tu. Hak tu singkatan. Jadi maha ni hak Tuhan. Tapi kita buh maha ni di makhluk boleh ke tak? Biasanya maha mulia. Ada tak kalau hak makhluk maha kuasa ada? Benar? Maha guru. Tu. Ingat tu. Sebab maha guru tu, maha dengan guru tu dia satu kataan tau. Dia rapat tu kan. Maha mulia, maha patu mulia tu dia ada sengkang. Tu. Kalau maha guru, tu dia macam satu perkataan. Kan gitu. Jadi maha guru ni guru hak hebat ah. Mana guru ni? Maha guru ni guru silat ada ke? Guru apa? Maha guru. Mana kalau guru silat biasa-biasa tak panggil maha guru lah. Mana kalau guru silat tu hak hebat jadi baru maha guru. Guru ni. Persoalannya boleh letak tak kepada makhluk maha gitu? Dia maha ni amat ada. Maha kuasa, amat kuasa. Sekarang ni kita nak letak pada makhluk. Dia tu tepat ni hak amat kuasa. Boleh letak tak pada makhluk? Sebab yang maha ni Allah Ta'ala. Dia hak makhluk ni bukan kata maha kuasa. Kuasa pun tak ada. Bukan kata maha kuasa. Kuasa pun tak ada. Gerak dia ni hak perbuatan Allah Ta'ala belaka. Tapi boleh katakan kita kuasa. Bolehlah kata. Dan kalau nak kata dia maha kuasa, paling kuasa, amat kuasa, bolehlah kata. Tapi bukan sungguh tu majazi je. Tak ada salahnya. Kalau sini dialah hak maha mengetahui. Dia tahu belaka. Kalau lain tak tentu lagi. Tak ada salah tu. Itu majazi je, bukan sungguh pun. Masalah hak hakiki bukan kata maha kuasa. Kuasa tu pun tak ada di makhluk hakikinya. Dah boleh tak kita kata makhluk kuasa? Boleh. Maha kuasa, paling kuasa, amat kuasa, boleh. Majazi je lah, bukan hakiki. Sebab sekarang ni bukan kata maha kuasa. Kuasa pun tak ada makhluk ni hakikinya. Tapi boleh tak kita kata makhluk kuasa? Memang kita kata makhluk kuasa. Makhluk yang memilih, yang mentadbir, yang menentukan, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat. Hak perbuatan Tuhan belaka, tak ada makhluk di situ. Boleh kata, tapi majazi bukan hakiki. Itu je lah. Mana kalau seseorang tu hak paling power situ, hak paling kuasa. Dia maha kuasa, paling kuasa. Letak macam mana pun, majazi belaka, bukan hakiki. Bukan kata maha kuasa sahaja hak Tuhan. Hak Tuhan belakanya, tak ada hak makhluk. Jadi Qadir yang maha kuasa, yang amat kuasa. Allah ni maha kuasa, amat kuasa. Allah kuasa tak buat anak, isteri, ataupun Allah kuasa tak nak buat Tuhan yang kedua. Anak, isteri Allah mustahil. Tuhan yang kedua mustahil. Tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Ini pembicaraan yang lebih mendalami. Tapi mustahak nak tahu perkara ni. Terkadang pakai mustahil. Allah kuasa kan. Allah nak ubah ketentuan Allah. Allah ubahlah barang dia. Allah nak ubah ketentuan Allah sendiri. Ketentuan Allah tu hak Allah kan. Bila hak Allah, Allah nak ubah. Allah kuasa nak ubah. Berubah ketentuan Allah pada azal,
perkara haruh ke perkara mustahil? Perkara mustahil. Perkara mustahil. Ma yubaddalul qawlu ladayya, Tuhan kata, tidak akan diubah keputusan, ketetapan di sisi aku. Tak akan diubah. Ubah ketentuan azali itu mustahil. Dan Allah kuasa kan? Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara mustahil. Mati situlah. Tu ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa innahu umul kitab. Allah Ta'ala kuasa memadam barang Allah kehendak. Allah kuasa menetap barang yang Allah kuasa menetapkan barang Allah kehendak. Tengok, Allah boleh memadam kehendak Allah, Allah boleh menetap kehendak Allah. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab, ibu kepada kitab. Mana umul kitab? Lauh mahfuz. Hak di lauh mahfuz tu Allah ubah, bukan hak azali. Hak di lauh mahfuz tu Allah Ta'ala ubah. Dia berdoa, Allah ubah daripada tak ada bahagian kepada ada bahagian. Dihubung silaturahim, Allah Ta'ala ubah umur 60 jadi 61 contohnya. Di lauh mahfuz. Hak di azalinya berdoa dia tu ketentuan azali Allah dah. Dia dapat bahagian, itulah ketentuan azali Allah Ta'ala. Dihubung silaturahim, itulah ketentuan azali Allah Ta'ala. Umurnya 61, itulah ketentuan azali Allah Ta'ala. Hak azali kita tak ada. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Cepat sesaat pun tidak, lambat sesaat pun tidak. Itu hak azali. Kena beza pula situ. Allah memadam, merubah hanyalah ketentuan yang tercatat di lauh mahfuz. Sebab seseorang berdoa qada qadar, seseorang hubung silaturahim qada qadar. Jangan naik pada hak azali tu. Hak azali tu mustahil berubah. Ketentuan Allah, Allah kuasa kan, Allah nak ubah, Allah ubahlah. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Hak mendalami ni kena kemas sekarang ni, timbul macam-macam. Timbul macam-macam sekarang ni. Hak tu hak qudrah iradah, perkara yang harus juga. Sama dan basar, mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Jadi perkara yang mustahil Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat, kerana perkara mustahil ni barang yang tiada diterima pada akal akan adanya. Barang yang tak ada sama sekali. Anak Allah tak ada sama sekali. Isteri Allah tak ada sama sekali. Jadi barang yang tak ada Allah tidak mendengar. Barang yang tak ada Allah tidak melihat. Allah mendengar dan melihat akan mawujudat, akan sekian perkara yang ada. Dan ta'alluq keduanya, kedua samak dan basar, pada wajib, yakni pada perkara yang wajib, dan harus, yakni pada perkara yang harus. Mana yang wajib? Zat Allah dan sifat Allah. Mana perkara yang harus? Zat makhluk dan sifat makhluk. Allah mendengar dan Allah melihat. Yang wajib, yang harus. Yang mustahil tak ada. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Allah mendengar, Allah melihat akan perkara yang wajib ada, zat dan sifat Allah. Perkara yang harus ada, zat dan sifat makhluk. Dan takluk keduanya, takluk samak dan basar, mendengar dan melihat, pada wajib dan harus pun dengan syarat. Jika ada harus itu maujud. Jika ada harus itu maujud. Jadi harus je.
Hak wajib pun, hak wajib zat Allah dan sifat Allah. Zat Allah zat yang ada. Sifat Allah ni bukan sifat yang ada belaka. Ada ni. Sifat Allah yang ada kudrah sampai ke kalam. Sifat wujud kidam bakok bukan sifat yang ada, cuma reti je. Sifat kaunuhu pun bukan siapa tangga ada, menangi antara ada dan tiada. Jadi sekarang ni Allah mendengar dan melihat akan perkara yang wajib ada, zat dan sifat Allah. Allah mendengar dan melihat akan perkara yang harus ada, zat dan sifat makhluk. Ditambah di sini dengan syarat jika yang harus itu maujud, yang harus itu adalah perkara yang ada. Wujud ada, maujud perkara yang ada. Wujud ada, maujud perkara yang ada. Syaratnya perkara harus yang Allah mendengar, perkara harus yang Allah melihat. Syaratnya perkara harus tu kena maujud. Sebab ada perkara harus tapi tidak maujud. Tapi bukan perkara harus sahaja. Yang wajib pun ada yang maujud, ada yang tidak maujud. Yang wajib zat Allah maujud, ada. Sifat Allah, sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, itu maujud, sifat yang ada. Ada pun sifat wujud kidam bakok, itu bukan sifat yang maujud, cuma reti saja. Jadi Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan sifat wujud Allah. Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan sifat kidam bakok Allah. Sebab sifat wujud kidam bakok ni bukan sifat yang ada, hanya kita reti. Allah bersifat dengan wujud kidam bakok, reti je. Ada tak diri sifat wujud kidam bakok? Tak ada. Satu hal pula tu. Ni hak timbul fitnah ni. Allah bersifat dengan sifat wujud. Diri sifat wujud Allah tak ada. Orang dengar, oh sifat wujud Allah tak ada, mana Allah tak ada. Oh pun orang lah. Tak ada Tuhan kau menih jadinya. Allah bersifat dengan sifat wujud. Diri sifat wujud tu ada ke tak? Tak ada di sifat wujud tu. Dia faham panjang lah pula, sama ada amr ni'tibari ke hali ke. Tapi sifat wujud tu bukan sifat yang ada. Allah bersifat dengan sifat wujud, diri sifat wujud tu. Contoh, Allah bersifat dengan sifat kidam, Allah bersifat dengan sifat baqa. Diri sifat kidam baqa tu tak ada. Cuma reti zat Allah yang tiada permulaan, bersifat sifat kidam. Zat Allah zat Allah tidak ada kesudahan, bersifat dengan sifat baqa. Diri sifat kidam baqa tu adami, tak ada, reti je. Jadi wujud kidam baqa ni sama basar, tidak mendengar, tidak melihat. Sebab bukan maujud. Jadi bukan perkara yang harus saja. Perkara yang wajib ada zat dan sifat Allah. Zat Allah maujud lah. Sifat Allah tu ada sifat yang wujudi, ada sifat yang adami. Allah mendengar dan melihat akan sifat kudrah. Sebab sifat kudrah maujud. Allah mendengar dan melihat akan sifat iradah. Allah mendengar dan melihat akan sifat ilmu. Siapalah sifat kalam. Ta'alluq sama' dan basar ni, mendengar dan melihat akan sifat sama' sendiri. Allah mendengar dan melihat akan sifat basar sendiri. Sebab ada Allah mendengar dan melihat. Allah mendengar akan sifat sama Allah. Allah mendengar dan melihat akan sifat sama Allah. Allah mendengar dan melihat akan sifat basar Allah.
Tapi Allah mendengar melihat akan sifat wujud, qidam, baqa sampai wahdaniyah. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Bukan sifat yang ada wujud, qidam, baqa ni. Maknanya bukan yang harus saja. Ada yang maujud, ada yang tidak maujud. Yang wajib pun sifat Allah ada yang maujud, ada yang tiada maujud. Jadi kita di hari akhirah kita akan dapat melihat zat Allah yang ada, zat Allah yang maujud, yang ada. Kita dapat melihat zat Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat melihat sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah, sifat ilmu Allah sampai sifat kalam. Tapi kita tak dapat melihat sifat wujud Allah, sifat qidam Allah, sifat baqa Allah. Zat Allah kita melihat, tapi sifat wujud kita tak melihat. Sifat qidam baqa kita tidak melihat, sebab bukan sifat yang ada. Sifat yang adanya kudrah iradah sampai ke kalam kita dapat melihat. Jadi sekarang ni Allah takluk sifat samak basar, mendengar dan melihat akan perkara yang ada, maujudat. Maujudat ni sama ada perkara wajib, zat dan sifat Allah, ataupun perkara yang harus, zat dan sifat makhluk. Tapi sifat Allah mana yang Allah mendengar dan melihat? Sifat Allah yang maujud lah, sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam. Kalau sifat Allah tu bukan sifat yang maujud, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Cuma sini dia ditambahnya dengan syarat jika yang harus itu maujud. Hak wajib pun sama juga dengan syarat jika yang wajib itu maujud. Mana hak wajib itu maujud? Sifat kudrah maujud, sifat iradah maujud sampai sifat kalam. Dan sifat wujud qidam baqa tidak maujud tu. Maka Allah tidak mendengar, tidak melihat akan sifat wujud qidam baqa. Tapi Allah mengetahui. Mengetahui habislah. Mengetahui habis. Wujud qidam baqa tu tak ada, tapi sungguh di zat Allah. Allah mengetahui. Hak tak ada betul-betul ni perkara mustahil. Hak tu tak ada betul-betul tu. Perkara mustahil tu tak ada betul-betul pun Allah mengetahui. Kalau bab mengetahui takluk sifat ilmu. Hak tak ada sungguh-sungguh dan tak terima akal akan ada perkara mustahil, Allah mengetahui. Wujud qidam baqa ni tak ada, tapi sungguh di zat Tuhan ada ni. Hak tak ada sungguh-sungguh pun Allah mengetahui. Sama telah sifat wujud qidam baqa Allah mengetahui. Allah mengetahui sekalian perkara yang wajib. Zat Allah, Allah mengetahui. Sifat Allah, Allah mengetahui. Sama ada sifat Allah maujud ke tak maujud ke, Allah mengetahui belaka. Dah mustahil langsung tak ada tu, Allah mengetahui juga. Mengetahui memang habis. Mengetahui habis. Hak tak ada sungguh-sungguh, hak tak terima akal nak kata ada. Ni zat anak Allah, isi Allah. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Jadi Allah mengetahui berkait dengan sifat wujud qidam baqa. Mengetahui, tapi mendengar dan melihat takluk bagi sifat samak basar Allah hanya kepada perkara yang maujud jua maujudat, akan sekalian perkara yang ada. Sama ada tu yang wajib ataupun ada tu yang harus. Tapi ada perkara yang ada wajib, perkara yang wajib Allah bersifat dengan wujud qidam baqa, tu wajib pada akal. Tapi ada dak maujud dak di sifat wujud qidam baqa. Dia tidak maujud, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, tapi Allah mengetahui takluk ilmu. Cuba datang sininya dengan syarat jika ada harus itu maujud. Kerana setengah daripada harus, setengah daripada barang perkara yang harus itu tiada wujudnya.
perkara harus ni banyaklah tidak mawujud perkara harus ni. Cuma reti sahaja. Cuma reti. Tapi tak ada di perkara tu. Oh banyaklah. Hak perkara yang harus, tapi bukan perkara tu ada. Hanya reti sahaja. Termasuk amrun i'tibari apa semua tu lah. Ni kena berlalu lah nak cerita hak takluk samak dan basar ni. Allah tidak melihat akan amrun i'tibari. Tidak mendengar dan tidak melihat. Tu tak apalah tunya. Tidak cerita sini, kita saya ceritalah. Tidak balik pening lagi. Allah tidak mendengar, tidak melihat akan diri sifat panjang pendek. Itu semulalah kita tak beritahu sini, kita tak ceritalah. Dia ada perkara-perkara yang kita nak sebut tu kena tengok kiri kanan. Benda tu sebenar, tapi kena tengok kiri kanan juga. Nak sebut ni kena ngaji betul benar. Kita dalam masjid ni ngaji betul benar lah. Tapi suara speaker ni kuat ni, orang lalu terdengar juga. Ni. Kita dalam masjid tak apalah. Ada kitab belajar betul benar. Speaker pas keluar tau. Speaker pas keluar. Orang lalu dia pun dengar hak sekerat tu. Balik siap lah. Ada ni. Jadi kita ambil contoh dah kitab sudah lah. Kerana setengah harus itu tiada wujudnya. Perkara harus pada akal terima perkara itu. Ada sungguh pun akal terima, tak ada pun akal terima. Tapi perkara itu tak berlaku pun. Tapi harus tak perkara itu? Harus. Tapi berlaku ke tak? Tak berlaku. Mana contoh dalam kitab ni? Seperti iman Abi Jahal dan Abi Lahab. Abu Jahal beriman, harus pada akal boleh terima. Tapi ada ke tak perkara itu berlaku ke tak? Tak. Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan keimanan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebab apa? Sebab ada perkara itu tak berlaku pun perkara itu. Tapi harus ke tak? Harus pada akal. Akal boleh terima. Ada. Akal boleh terima. Bagi perkara paruh pada akal. Tapi perkara itu ada ke tak? Tak ada. Tak berlaku perkara itu. Jadi Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan keimanan Abu Jahal dan keimanan Abu Lahab. Allah mengetahui dah. Allah mengetahui. Mengetahui macam mana? Mengetahui bahawa berimannya Abu Jahal tak sama sekali. Allah mengetahui. Beriman Abu Lahab, Allah mengetahui tak sama sekali. Atau mengetahui perkara yang tak ada tu. Beriman Abu Jahal, tak berlaku perkara tu. Allah mengetahui tak? Allah mengetahui bahawa beriman Abu Jahal tak sama sekali. Allah mengetahui bahawa beriman Abu Lahab tak sama sekali. Sebab apa? Perkara tu walaupun tak berlaku sekalipun, Allah Ta'ala tahu berlaku. Hak ada Allah Ta'ala tahu, hak tak ada Allah Ta'ala tahu, hak berlaku Allah Ta'ala tahu, hak tak berlaku pun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala mengetahui Imam Abu Bakar, imam yang paling tinggi sekali. Allah mengetahui. Allah mengetahui kufur Abu Bakar. Allah mengetahui kufur Sayyidina Abu Bakar tak berlaku sama sekali. Allah mengetahui. Hak berlaku pun Allah Ta'ala mengetahui, hak tak berlaku pun Allah Ta'ala mengetahui. Ini kata mengetahui ni habis semua. Adapun mendengar melihat hanya akan perkara yang ada jua, sama ada perkara yang wajib ataupun perkara yang harus. Gitu je. Sebab kita ni satu-satu perkara tu, kalau kata perkara tu tidak maujud, kita payah sikit lah.
perkara itu tidak maujud. Macam contoh. Satu barang ni benda harus satu barang. Satu barang ni dia ada sifat baharu, dia ada sifat buruk. Barang ni bersifat dengan sifat baru, baru buka dia ketah. Barang ni bersifat dengan sifat buruk, sifat lama. Sebab apa? Lusuh dah barang ni. Kita reti bahawa barang ni baru, kita reti bahawa barang ni buruk. Tapi sifat baru buruk tak ada. Cuma reti je. Payah kita nak letaknya. Tu zat. Tapi kita retilah zat seumpama tu bersifat dengan sifat baru, berkilat lagi. Zat seumpama tu bersifat dengan sifat buruk, lusuh dah. Pada ni. Tapi diri sifat tu tak ada. Tapi zat tu kita nampak lah. Zat tu kita nampak lah. Dah diri sifat baru dan buruk, tu tak ada sifat tu. Yang kita nampak zat. Cuma reti. Zat seumpama tu baru, zat seumpama tu buruk. Dia payah sikit kita ni. Sebab kita kira ada belaka. Ada belaka. Dia perkara ni ada perkara yang ada perkara yang amrun i'tibari, bahasa kira-kira je, reti di akal, tapi perkara tu tak ada. Ada perkara yang adami, perkara yang memang tak ada. Termasuk adami itulah baru, buruk tu adami, tak ada. Sama kita balik pada bicara sifat Allah. Sifat yang maujud, sifat kudrah iradah sampai ke kalam. Sifat wujud tidak baqa bukan sifat yang maujud, cuma reti sahaja. Zat Allah yang ada, yang tidak ada permulaan, retilah bersifat dengan sifat kidam. Zat Allah tidak ada kesudahan, retilah zat Allah ni bersifat dengan sifat baqa. Tapi diri sifat kidam baqa tu tak ada. Dia tu sikit lah. Ni hak fardu kifayah belaka ni. Fardu kifayah. Kalau saya berpegang diri sifat kidam baqa maujud ada macam diri sifat kudrah, tak jadi salah pegangan. Kudrah ada, kudrah ada. Kidam baqa ada, kidam baqa pun ada. Salah pegangan ada. Tak ada salah pegangan gitu. Sebab tu di pembahagian-pembahagian tu. Tu hak secara mendalami, tu hak fardu kifayah, bukan fardu ain. Mana hak mendalami tu, tengok keadaan lah pembicaraan kitab macam mana. Sebab kitab Bidayatul Hidayah ni bukan kitab besar sangat. Hak besarnya hak malam ni lah, Aqidatun Najih. Tu hak besar lah. Syarahan dia sama je. Syarahan huraian akan Matan Ummil Barahim. Akan Matan Ummil Barahim, tapi syarahan dia panjang. Maknanya masih lagi bicara bab wahdaniyah. Tak masuk lagi kepada kudrah iradah. Kita ni masuk pada samak basar, nak masuk kalam dah di bawah tu. Cepatlah sikit. Sebab tidaklah kata mendalami sebagai kitab Aqidatun Najih, kitab Bidayatul Hidayah ni. Kitab kecil lah kita panggil, kitab pertengahan. Jadi ada perkara yang mana kita hurah sikit-sikit sudahlah. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara yang kalau dengar CP-CP itu dia boleh jadi salah faham. Sebab masalah dengar CP-CP, kalau ngaji pondok sungguh, duduk dalam tu betul benar, tu lain cerita. Ni ilmu syariat ni. Tambahan pula kalau ilmu hakikat. Ilmu hakikat lagilah. Kena letak molek. Yang mengajar tu kena mahir, mendalami sungguh-sungguh. Yang nak belajar tu, hak kena orang hak power-power lah. Hak fardu ain tu kemah dah ilmu dan amal. Nak menambahkan lagi ilmu boleh lah. Nak bicara ilmu-ilmu yang hakikah,
ilmu-ilmu yang sir, bolehlah bicara. Kalau hak syariat fardu ain tahu ke mana dia bicara hak tinggi-tinggi, hak dia pun orang tu, ilmu tu tak salah. Tapi tak kena letak. Di ilmu ni ada tahap ilmunya. Ilmu tahap permulaan, tahap pertengahan, kan dia ada hak kalau rendah, kalau menengah. Sebelum kalau masuk kalau rendah ada ilmu hak tahap tadika. Siapa tahap universiti. Universiti tu sendiri pula ada tahap-tahap dia pula. Hak ni tahap mana hak ni? Mana kena ikut tahap lah. Tapi ilmu dunia tak ada orang lopak dia, tak ada, ikut tertib, ikut darjah sungguh. Ilmu agama ni kadang-kadang dia ikut darjah molek. Makna kita bicara ni bicara hak bukan ilmu hakikat, tapi ada yang mendalami hak fardu kifayah. Hak fardu kifayah. Sebab perkara yang ada, perkara yang wajib ada, perkara yang harus ada ni, ada perkara tu perkara yang ada sungguh, ada perkara tu jenis reti saja. Sungguh reti saja, tapi perkara tu tidak maujud. Tadi cerita wujud kidam bakar, tidak maujud. Hanya reti sahaja. Allah mendengar dan melihat akan maujudat, akan perkara yang ada, sama ada yang ada tu wajib ataupun yang ada tu harus. Hak tak ada, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Walaupun perkara tu wajib atau perkara tu harus, tapi perkara tu tak ada, Allah tidak mendengar dan Allah tidak melihat. Hak kesemua masuk belaka ilmu. Ilmu mengetahui segala-gala. Yang ada Allah Ta'ala tahu, yang tak ada dan tak terima ada sama sekali perkara mustahil, Allah Ta'ala mengetahui. Adapun kudrah iradah hanya pada perkara yang harus ada, harus tiada sahaja. Itu hak kudrah iradah. Jadi kalau kita buat gambar gajah mana, buat panah contohnya, dan sifat makni, sifat hayah tak ada takluk, tinggal 6. 6 ni bagi dua. Kudrah iradah bertakluk kepada perkara yang harus, mungkinun mumkinat. Ilmu dan kalam bertakluk kepada yang wajib, yang mustahil, yang harus. Ni ilmu dan kalam selagi. Samuk dan basar bertakluk kepada maujudat, perkara yang ada, sama ada tu wajib ataupun yang harus. Kudrah iradah kepada perkara yang harus, iaitu mumkinun mumkinat. Ilmu dan kalam kepada perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus. Habis. Samuk dan basar bertakluk kepada perkara yang maujudat, perkara yang ada, sama ada perkara ada tu ada yang wajib ataupun perkara yang ada tu ada yang harus. Itu secara mendalami hak ilmu fardu kifayah. Wal kalamu allazi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati, dan bertakluk sifat kalam dengan barang yang bertakluk oleh sifat ilmu. Ilmu bertakluk dengan apa dahulu? Ilmu bertakluk mengetahui akan perkara yang wajib, bertakluk mengetahui akan perkara mustahil, bertakluk mengetahui akan perkara yang harus, sama dengan kalam. Takluk kalam sama dengan takluk ilmu. Ilmu mengetahui akan yang wajib, yang mustahil, yang harus. Kalam pun bertakluk akan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati. Mana takluk sifat kalam seperti takluk sifat ilmu.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.